Bertemu kembali dalam soal jawab. Kita bersama Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Ongkili, Pengerusi Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen berhubung penambahbaikan proses pilihan raya. Kita sedang menilai laporan majoriti yang telah pun diusulkan dan serta dibentangkan di Parlimen 3 April lalu. Datuk Seri, sebelum kita berhenti rehat tadi, kita berbincang tentang tempoh ataupun jangka masa realistik untuk mengimplementasikan cadangan ataupun penambahbaikan. Dan antara perkara pokok yang Datuk Seri baru saja beritahu saya adalah mengenai sesuatu di Sabah dan Sarawak. Ya, itulah saya katakan tadi, sebelum kita membuat desakan supaya dilaksanakan sebelum pilihan raya, kita perlu baca laporan ini. Ada sio-sio atau rekomendasi short term dan ada yang long term. Long term memerlukan perubahan kepada perundangan, perubahan kepada perlembagaan misalnya. Tadi saya sentuhkan, tadi satu daripadanya, kita nak turunkan 21 tahun untuk daftar 20. Mengikut pihak SPR ini memerlukan perubahan kepada perlembagaan, sebab perlembagaan mengatakan 21 tahun, baru boleh mendaftar. Kami cadangkan tadi, saya katakan daftar 21 tahun, 20 tahun, mengundi 21. Dan satu itu memerlukan jangka panjang, so tak bolehlah dilaksanakan dalam tempo sebelum pilihan raya 13. Satu lagi, kita jawatan kuasa sebelah suara mensyorkan supaya dalam perubahan ataupun pembahagian sempadan kursi pada masa akan datang ataupun kawasan parlimen masa akan datang, dan hendaklah mengambil kira perjanjian Malaysia. Dan pokoknya begini, pada masa Malaysia ditubuhkan tu tahun 63, dalam masa pilihan raya yang pertama, apabila khususnya pada tahun 65, kawasan parlimen di Sabah, Sarawak dan Singapura ialah jumlahnya 34% daripada jumlah kawasan parlimen seluruh negara. Dan pada waktu itu para penggubal-penggubal penubuhan Malaysia pada waktu itu tujuannya ialah supaya dalam soal perundangan di parlimen, suara Sabah, Sarawak dan Singapura pada waktu itu hendaklah diguna pakai. Dengan itu Semenanjung tak boleh sekadar ubah apa-apa perundangan-perundangan sewenang-wenangnya. Dia perlu 2/3. Dan dengan itu, waktu itu jumlah kursi di Semenanjung kurang daripada 2/3. Dengan itu terpaksa akan menggunakan perundingan bersama dengan Sabah dan Sarawak. Dalam pendengaran awam kami di Sabah dan Sarawak, pihak yang telah berhadapan dengan kita telah mendesak supaya kembali kepada formula tersebut, di mana Sabah dan Sarawak akan mewakili 34%, kurang daripada 2/3 bagi Semenanjung, supaya hak-hak dan kepentingan negeri Sabah itu hendaklah diambil kira apabila membuat sesuatu perundangan. Dan kami masukkan devo 34% of the seat in the next pengagihan ataupun persimpadanan hendaklah dicerminkan untuk dimiliki ataupun diletakkan di Sabah dan Sarawak. So ini memang satu cadangan yang begitu popular, dan perkara seperti ini memerlukan perubahan kepada peraturan-peraturan. Tak boleh siap dalam semasa sebelum pilihan raya. Secara logiknya, perkara sebesar ini, cadangan sebesar ini, apakah agaknya in general jangka masa yang diambil realistiknya? No, ini good 1 year, 1 tahun. Lagipun kita nak tunggu bila persimpadanan itu akan dibuat. So sebelum kita buat sure, hendaklah dilaksanakan sebelum pilihan raya. Baca dulu isi kandungan ini, sebab ini 18 pun dipersetujui oleh pembangkang, dan dia akan cadangan short term, medium term dan long term to be realistic. Jadi realistiknya mungkin ada perkara yang boleh dibuat. Yes. Ada yang boleh dibuat, dan SPR adalah buat. Sebahagian yang immediate yang boleh, dawat dia boleh katakan. Pengundian oleh media saya katakan tadi dalam proses penggesetan. Ini kita katakan kali ini tak payah lagi itu cooling off period.
Dulu lepas calon ada 2 hari lagi ataupun 3 hari, 2 hari sebelum you boleh tarik diri sebagai calon. Sekarang the moment pegawai returning officer terima you pencalonan, tak boleh tarik diri. You boleh tarik diri, nama you masih lagi dalam okey. So begitu semua. Kami katakan tak payah bantahan kepada kertas undi, kertas penerimaan calon. Asal SPR satisfied, dia terima, tak payahlah. Semua ini sudah dilaksanakan semua, sudah diwartakan. So ada lagi selain daripada perihal dawat undi awal, tak ada lagi undi pos. Semua ini sudah dilaksanakan. Mana yang boleh dalam tempoh itu, SPR sebenarnya telah mengambil tindakan-tindakan yang perlu, dan dalam tempoh kami bertugas di jawatan kuasa, kami telah membantu untuk melaksanakan itu. So please lah, give the report a chance. Kita bercakap mengenai SPR. Bagaimana Datuk Seri menilai respon oleh SPR berhubung dengan cadangan penambahbaikan ini, dan apakah antara perkara-perkara pokok yang membuatkan SPR ni sekarang ni berada dalam kerusi panas? Itulah saya melihat bahawa sepanjang kami punya mesyuarat jawatan kuasa tersebut, sebenarnya saya telah mengambil pendekatan yang begitu terbuka, okey, dan saya benarkan setiap jawatan kuasa untuk mengutarakan apa sentimen mereka dan apa aduan mereka, dan SPR duduk di situ sepenuhnya, okey. So satu, saya melihat sikap yang begitu terbuka, dan pengurusinya khasnya, dan saya yakin ahli-ahli lembaganya memang mau mendengar apa penambahbaikan yang mereka yang boleh dilaksanakan ataupun dicadangkan kepada kita. So di situ keterbukaan itu cukup jelas, okey, dan mereka telah laksanakan pun mana yang boleh dilaksanakan. Dan dalam laporan kita ada 3 sio utama yang berkaitan dengan penambahbaikan SPR, okey. Satu sio ini adalah begini, kita diorang ini juga perlu tenaga tidak mencukupi, okey, dan seterusnya. Dan tugas SPR yang berkaitan dengan pendaftaran, persimpadanan, dan conduct of election ataupun perjalanan pilihan raya, semua dilakukan oleh SPR sendiri. Kan seringkali pegawai digunakan antara 2 atau 3 tugas seperti begitu. So kami cadangkan 3 perkara. Number 1, you must restructure SPR, buat restructuring semula, dan beri mereka staffing dan kewangan yang mencukupi. Dan satu cara begitu kami katakan SPR untuk mengadakan perkhidmatan awamnya sendiri, seperti katakanlah Human Rights Commission, supaya dia bukan sekadar civil servant yang kena pindah, tetapi ada terms of employment khas untuk SPR yang gajinya mencukupi setanding dengan jawatan yang di agensi-agensi lain. So satu, dia direct intake officers. Kedua, saya telah setuju kepada cadangan supaya Parlimen SPR melapor terus kepada Parlimen. Okey, alright. Saat ini dia melapor dia di bawah Parlimen juga sebenarnya, dia ini di bawah Duli Yang Maha Mulia, okey. Dia lantik di situ. Tapi dari segi pentadbiran dia di bawah jabatan Perdana Menteri, okey. Kawalan jabatan. So ada desakan bawah Parlimen. Kami setuju, kami katakan okey, you masuk terus di bawah Parlimen dengan tema-tema perkhidmatannya sendiri. Itu 2 sudah. Dan kami katakan restructuring inside the divisions must be very clear dan kemas, okey. Dan kami katakan pelantikan komisioner ahli-ahli Suruhanjaya, okey, hendaklah ikut pelantikan hakim-hakim, independent body to process and to recommend to the Perdana Menteri untuk diangkat kepada Duli Yang Maha Mulia. So semua ini very drastic, punya recommendation. Were they generally agreeable to? Yes, sebelah kami terbuka. Dalam pandangan saya sendiri, mengkali tidak payah begitu drastik, dari segi pelantikan misalnya, untuk satu badan seperti badan pelantik hakim,
untuk melaksanakan. Tapi bila saya dengar dan saya consult dengan pihak kepimpinan dan rakyat juga bahawa ini satu cadangan yang perlu diambil kira oleh ini untuk kerajaan untuk meninjau dan meneliti. Pembangkang mencadangkan, kami juga betul mencadangkan, dan saya melihat kerajaan terbuka kepada itu untuk dikaji semua. Dan satu lagi untuk long term kami cadangkan di negara-negara yang membangun ini seperti di UK, tiga fungsi SPR ini dikendalikan oleh tiga badan, bukan satu badan. Ya, pendaftaran pengundi lain badan, biasanya local government, kerajaan tempatan. Kendak persimpadanan oleh Boundary Commission, ada satu badan yang khas untuk persimpadanan. Dan kendak election satu badan. Di sini SPR buat semua itu tiga dalam satu. So you cannot simply go and blame SPR, if kita tidak bekal keperluan dia dan seterusnya. So kami rekomend sio-sio itu is a major invention of SPR dan terpulang kepada kerajaan untuk melaksanakan itu dan akhirnya berada di badan SPR. So ini seringkali tidak diperakui. Kita katakan banyak kerja SPR tak buat dan begitunya, ya, karena tak mencukupi kewangan yang dibekal untuk mereka. So kalau tiga sure ini dilaksanakan, ini transformation untuk SPR pada Jadi ini antara recommendation yang harus diteliti oleh pihak-pihak yang banyak komplain, but not really wanting to understand. Okey, kita dah banyak bincang mengenai pilihan raya yang adil dan bebas. Sebagai penghujung, just to wrap up, secara realistiknya, adakah pilihan raya yang adil dan bebas itu satu matlamat yang boleh dicapai sepenuhnya? Wujudkah pilihan raya yang adil dan bebas dan bersih 100%? I mean, you've gone on the ground, done field trips. Wujudkah negara yang 100% bersih dari segi pilihan rayanya? Well, kita dalam perjalanan pilihan raya ini kita dipandu oleh perundangan, dan peraturan-peraturan yang digubal oleh parlimen ataupun oleh badan seperti SPR dan diperakui di parlimen. Seperti peraturan-peraturan tidak payah diluluskan oleh parlimen, tapi hendaklah dilaporkan pada parlimen dan menteri yang bertanggung jawab saja. Dan berasas kepada itu, saya katakan di sini bahawa saya berpendapat bahawa pilihan raya sebelum ini yang akan dilakukan oleh SPR, adalah pilihan raya yang adil, pilihan raya yang kita boleh majoriti boleh terima. Tidak ada satu proses yang sempurna, tapi ada provisionnya. Kalau sesuatu proses itu tak betul, you boleh buat election petition, bawa pergi mahkamah untuk pengadilan. So sistem-sistem itu sedia ada di situ untuk menjamin supaya sesuatu pilihan raya itu adalah adil dan saksama. Kalau tidak puas hati, pergi kepada mahkamah. Kalau ada kesilapan oleh pegawai-pegawai, kita boleh saman bawa pergi mahkamah. Tapi apa yang dikatakan yang tidak 100% bersih ini adalah berasas kepada aduan-aduan mengenai daftar pemilih. Daftar pemilih. Tapi saya katakan, you will never get 100% perfect daftar pemilih. Setiap hari orang mati, ya, dan prosesnya untuk nak buka dia daripada situ adalah memakaikan proses yang menggunakan masa. Kalau kami di Sabah dan Sarawak lagi ni, bila beliau mati di bukit sana, ketua kampung tidak pergi kasih lapor, 5 tahun pun 10 tahun dia punya nama masih di situ. Kerana dia memerlukan bagi SPR untuk membuangkan nama tersebut adalah sijil mati. Berapa banyak orang kampung ada sijil, keluarkan sijil mati? Hardly kalau di perbukitan. Kecuali dia gunakan untuk klaim pension, klaim EPF, dan you need to do so. So I think we have to be practical. Yang penting adalah proses pembersihan hendaklah proses yang terbuka dan hendaklah proses yang berterusan. Di Amerika Syarikat punya daftar pemilih pun satu senator mengatakan 20% of the US punya daftar pemilih dia kata polluted because banyak orang mati di situ yang belum dibuka. So I think yang penting dalam laporan ini
tidak kurang daripada 6 yang berkaitan dengan daftar pemilih menuju kepada pembersihan. Dan kami katakan pada waktu itu, inilah tugas yang hendak dan dipantau juga. Okey. Dan kami jawatan kuasa mencadangkan satu jawatan kuasa parlimen. Jawatan kuasa parlimen, kalau tidak pun berbagai parti di parlimen, untuk memantau khususnya pembersihan, tugas-tugas pembersihan daftar pemilih, untuk membantu SPR. So put together the system pilihan raya we have here is the best, as good as it can be given the constraint. Laws are in place untuk to use those laws to memastikan ada keadilan dan ada provision untuk nak bawa mahkamah kalau tidak puas hati. As far as daftar pemilih is concerned, yes, it is not perfect, tapi yang penting kita committed to pembersihan dan the basic steps to be laid out by SPR. Saya rasa berasas kepada itu. Dan kalau kita setuju dengan sure ini, masa depan negara kita Malaysia sentiasa cerah, termasuk dalam bidang demokrasi. Terima kasih Datuk Seri. Saya rasa apa-apa pun at the end of the day, hak untuk mengundi itu masih pada rakyat. Mereka masih boleh membuat keputusan berdasarkan apa yang mereka rasakan betul atau tidak. Thank you very much. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi meluangkan masa bersama Soal Jawab. Sekian saja Soal Jawab untuk malam ini. Sehingga bertemu lagi minggu hadapan. Salam hormat dan selamat malam.